Yang di-Pertua, yang keduanya saya juga nak mengucapkan takziah kepada para syuhada di Lahad Datu yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk negara kita yang tercinta. Dan saya yakin bahawa seperti mana mereka itu sayangkan negara mereka dan berkorban untuk negara, itu jugalah kita pada Dewan pada hari ini. Saya yakin semua ahli-ahli yang berhormat, semua di kalangan kerajaan, backbencher dan juga pembangkang merupakan orang-orang yang sayang kepada negara mereka sendiri. Cuma barangkali kasih dan sayang itu kita lafazkan atau kita tunjukkan dengan cara-cara yang berbeza, kerana kita beza pandangan dalam kita menilai suatu perkara. Dalam banyak perkara kita mungkin beza, tapi saya yakin hasrat kita adalah satu, kerana cintakan negara kita, Malaysia yang tercinta, insya-Allah. Ya, Tuan Speaker, Tuan Yang di-Pertua, saya nak ucap tahniah kepada Jawatan Kuasa Fatwa Perlis yang baru-baru ini mengeluarkan fatwa berkaitan dengan isu shisha, mengharamkan shisha. Dan dijangka Majlis Fatwa Kebangsaan juga akan mengikut fatwa yang sama, kerana perkara ini melibatkan persoalan kemudaratan, melibatkan ummah. Seperti mana Allah Ta'ala mengajar kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu lontarkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan saya nak menyeru kepada ahli-ahli parlimen sendiri, kalau boleh menjadikan satu hari dalam seminggu sepanjang sidang kita ini, satu hari bebas rokok sebagai mukadimah. Kita juga menolak perkara-perkara kemudaratan yang seumpama ini. Apatah lagi bagi pihak ahli parlimen Islam, di sana ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan merokok dari pandangan Islam. Barangkali terutamanya ahli-ahli parlimen di pihak kerajaan kena melihat fatwa seumpama ini, kena melibatkan fatwa rasmi kerajaan. Pokok senda ni merokok tak? Saya menyebut pada semua orang, tak kira ahli pembangkang ataupun kerajaan. Hukum Islam tidak mengenal siapa. Saya mengajak semua ahli yang berhormat untuk melihat perkara secara serius, secara adil, tanpa kita melihat sentimen politik dalam perkara yang seumpama ini. Tuan Yang di-Pertua, bila kita bincang tentang perkara-perkara berkaitan dengan pembangkang, saya tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh Perdana Menteri, persoalan perdamaian nasional dan seumpamanya, untuk mengajak kita semua melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Saya bacakan ayat sebelum ini, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap orang perlu melihat apa yang dia boleh kemukakan untuk besok hari. Cerita ke belakang kita ketepikan sekejap, kita melihat apa yang boleh kita buat pada masa hadapan. Seperti mana kerajaan mengajak untuk kita menerima keputusan pilihan raya, maka keadaan yang sama juga kita mengajak agar kerajaan mengiktiraf suatu yang kita panggil sebagai keabsahan pembangkang. Pembangkang adalah suatu yang sah dalam konteks demokrasi kita pada hari ini. Maka sebarang ungkapan-ungkapan yang menggambarkan seolahnya pembangkang ini suatu yang tidak betul, khianat dan sebagainya, sepatutnya diketepikan, kerana ia adalah dibenarkan oleh lunas perundangan kita dan dibenarkan oleh demokrasi berparlimen kita pada hari ini. Kalau tidak memakan wujud, maka jangan buat sistem pilihan raya. Tidak perlu ada mereka yang masuk pilihan raya, dan akhirnya akan ada yang menang dan akan ada orang yang kalah. Bagi mereka yang menang, walaupun di peringkat pembangkang tak menjadi kerajaan, perlu kita iktiraf hak mereka sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang ahli parlimen atau ahli dalam undangan negeri. Kan saya mengajak untuk kita melihat 2-3 langkah yang mungkin kita boleh ditunjukkan oleh pihak kerajaan sebagai suatu pengiktirafan. Pertamanya, kerajaan memberikan hak-hak sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang dan perlembagaan negara terhadap negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat seperti Kelantan, Selangor dan juga Penang, tanpa sebarang diskriminasi. Itu juga dengan persoalan royalti di peringkat negeri Kelantan, harus dibincangkan dengan lebih adil, kerana kita di sana ada suatu titah tuanku Kelantan yang mengajak untuk kerajaan pusat melihat hak negeri Kelantan dalam mendapatkan royalti milik mereka. Yang kedua, kerajaan bersikap lebih adil dengan memberikan hak-hak kerajaan negeri pembangkang untuk mendapatkan liputan media. Contohnya Kelantan mendapatkan media bukan saja di peringkat televisyen, tapi juga di peringkat radio negeri masing-masing. Sepatutnya diberikan hak Kelantan, Penang dan juga negeri Selangor.
Yang ketiga, jangan bertindak membentuk kerajaan dalam kerajaan. Seperti apa yang berlaku di Kelantan yang dipanggil sebagai bahagian pembangunan persekutuan atau Jabatan Pembangunan Persekutuan. Ini menafikan keabsahan pembangkang atau hak kerajaan negeri Kelantan yang menang untuk peringkat negeri Kelantan. Yang keempat, memberikan peruntukan pembangunan kepada wakil-wakil rakyat pembangkang untuk kita sama-sama membangunkan kawasan masing-masing dengan satu perhatian bahawa mewujudkan satu sistem audit yang ketat dalam perbelanjaan pembangunan. Yang saya bimbang, ada dana yang diberikan kepada wakil rakyat di peringkat kerajaan yang digunakan untuk membangunkan masyarakat, tetapi sistem auditnya perlu kita lihat kembali sejauh mana keterusan. Bimbang dia akan diambil peluang oleh mereka-mereka yang tidak amanah, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, saya mencadangkan agar kerajaan menjemput wakil-wakil pembangkang untuk menjadi tenaga sumbang saran terhadap kementerian-kementerian sebagai satu bentuk shadow kabinet dengan izin. Tindakan ini akan memperkasakan lagi peranan pembangkang dalam kerajaan untuk generasi akan datang. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, saya nak mengajak kita melihat kepada salah satu perkara yang penting tanggap bagi negara kita, iaitu Islam, agama persekutuan. Hakikat ini mesti kita perkasakan, terutamanya bagi ahli-ahli parlimen Muslim, memperkasakan hak Islam sebagai agama persekutuan. Saya melihat ada 2-3 perkara. Contohnya perkara yang melibatkan kuasa undang-undang pada fatwa yang dibuat di peringkat kerajaan negeri atau di peringkat kerajaan pusat atau kita panggil Majlis Fatwa Kebangsaan. Yang mana kita lihat fatwa-fatwa ini tidak diendahkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kita lihat Majlis Fatwa Kebangsaan telah keluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum pembinaan monumen peringatan bagi angkatan tentera. Ini fatwa tahun 2009. Dan juga di peringkat negeri Pahang ada fatwa meletakkan kalungan bunga di tugu peringatan yang dua-duanya tidak dibenarkan. Jadi kita melihat sebagai contoh bagaimana di peringkat pusat. Sekejap. Di peringkat pusat nanti isu lain pula. Sekejap. Istiadat kalungan bunga di tugu negara. 31 Julai 2009 oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, dan juga apa yang dibuat oleh PM yang lalu meletakkan kalungan bunga. Jadi perkara seumpama menunjukkan kepada kita bahawa kita kurang endah dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan sendiri yang dipanggil sebagai Majlis Fatwa Kebangsaan. Okey, terima kasih Kuala Nerus. Silakan. Terima kasih. Sedakah Kuala Nerus bahawa sekarang ni kerajaan telah pun dalam usaha dan hampir siap untuk